Selamat Tahun Baru 2022 dan selamat sejahtera kepada anda semua. Dalam nama Yesus, saya ingin memberkati anda semua. Semoga anda akan mengalami kesenangan dan kebaikan dari segi fizikal dan kerohanian daripada Tuhan sendiri. Tahun 2021 merupakan salah satu daripada tahun yang begitu mencabar sekali bagi kita semua. Ramai di antara kita telah mengalami, malah masih lagi merasai kesusahan serta kesan daripada wabak COVID-19 ini. Ramai di antara kita telah kehilangan punca rezeki, kehilangan kesihatan. Malah ada juga yang telah kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Justru itu, kita semua mestilah berharap dengan kedatangan tahun 2022 ini akan membawa sesuatu yang baru dan lebih baik kepada kita. Mungkin di antara kita juga ada yang telah berazam dan membuat resolusi tahun baru agar dapat mencapai matlamat-matlamat yang telah ditetapkan. Kita semua menaruh harapan yang tinggi kepada permulaan yang baru ini. Hari ini, saya ingin memetik sebuah kisah orang Israel yang berlaku pada zaman Raja Solomon. Pada masa itu, orang Israel juga menyambut satu permulaan yang baru. Malah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah mereka. Apakah peristiwa yang penting itu? Marilah kita membaca bersama-sama buku 2 Tawarik bab 7 ayat ke-11 hingga ayat yang ke-16. Saya mengulangi, buku 2 Tawarik bab 7 ayat 11 hingga ke ayat yang ke-16, iaitu buku Tawarik di dalam perjanjian yang lama. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang ke-11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan serta istana raja. Dia berhasil melaksanakan segala sesuatu yang terlintas dalam hatinya untuk rumah Tuhan serta istananya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Aku telah mendengar doamu dan telah memilih rumah ini bagiku untuk kau jadikan tempat mempersembahkan korban." Ayat yang ke-13. Jika ku tutup langit sehingga tidak ada hujan, jika ku perintahkan belalang melahap hasil bumi, dan jika ku lepaskan wabak penyakit di antara umatku, lalu umatku yang dipanggil atas namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berpaling daripada jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari syurga, mengampunkan dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat yang ke-15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku siap mendengar doa yang dipanjat di tempat ini. Aku telah memilih dan menyucikan rumah ini supaya namaku tinggal di sana untuk selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan berada di sana sepanjang masa. Setelah membaca ayat-ayat firman tadi, adakah anda masih ingat sebenarnya peristiwa apakah yang telah berlaku itu? Ya, di sini peristiwa yang dimasukkan ialah rumah Tuhan telah siap dibina oleh Raja Salomo. Dan Raja Salomo mendedikasikan rumah Tuhan kepada Tuhan. Sebenarnya Raja Daud, iaitu ayah anda kepada Raja Salomo, telah lama berhasrat membina sebuah rumah Tuhan untuk kediaman Tuhan. Pada masa itu, mereka cuma ada kemah untuk menyimpan tabut perjanjian Allah. Namun Allah telah memilih Raja Salomo untuk membina rumah Tuhan
Dan Raja Salomo telah menggunakan masa selama 7 tahun untuk menyiapkan rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dibina adalah begitu gemilang dan semua rakyat Israel adalah begitu bangga dengan rumah Tuhan itu. Mereka mendedikasikan rumah Tuhan dengan upacara yang begitu gemilang dan mulia sekali. Mereka menyanyi dan menari dengan begitu gembira sekali. Ini merupakan satu permulaan yang baru serta penting dalam sejarah mereka. Hati mereka pasti bersinar dengan azam dan harapan yang tinggi. Masa hadapan mereka nampaknya begitu cerah sekali. Mereka pasti Tuhan akan sentiasa melindungi serta memberkati mereka. Apabila upacara dedikasi telah selesai, Tuhan telah menampakkan diri kepada Raja Salomo pada malam itu. Pada ayat yang ke-12, di sini bercakap, "Aku telah mendengar doamu dan aku menerima rumah ini sebagai tempat khas untuk mempersembahkan korban kepadaku." Jelasnya bahawa Tuhan telah merestui rumah Tuhan yang telah dibina oleh Raja Salomo serta rakyat Israel. Ini telah menyebabkan Tuhan sudi membuat satu perjanjian dengan Raja Salomo, termasuklah segala rakyat Israel, yang tercatat dalam ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. Tuhan dalam ayat yang ke-13 telah menerangkan bahawa jika berlakunya 3 kejadian, 3 bencana alam, iaitu kemarau, belalang memakan habis tanaman, atau berlakunya wabak, maka ia sebenarnya adalah arahan daripada Tuhan. Atau dalam kata lain, Tuhanlah yang mengizinkan kejadian malapetaka ini berlaku di kalangan umatnya. Sebenarnya dalam bab ke-6 pukul 2 Taurat ini, Raja Salomo telah menimbulkan ketiga-tiga malapetaka ini dalam doanya. Kalau kita berfikir sekejap, kita boleh memahami ketiga-tiga malapetaka ini membawa akibat yang sangat teruk kepada rakyat Israel. Mereka hidup dalam masyarakat menanam agriculture. Jika kemarau berlaku, maka tanaman mereka tidak dapat tumbuh, dan jika kemarau berterusan, maka akan berlaku kebuluran kerana tiada lagi makanan untuk mereka. Bagi bencana serangga, terutamanya belalang yang kerap berlaku di kawasan Asia Barat, segala tanaman yang sudah masak dan tinggal masa untuk tuaian akan habis dimakan oleh serangga perosak ini. Ini membawa kerugian yang lebih pahit serta perasaan yang lebih teruk kerana segala titik puluh yang diusahakan hilang dan rosak begitu sahaja. Dan akhir sekali, bencana penyakit wabak ini bukan sahaja melibatkan kehilangan dan kerosakan dari segi ekonomi, malah kesihatan dan nyawa juga akan terancam. Bayangkanlah, masyarakat moden kita ini yang begitu canggih dari segi sains dan teknologi, kita masih tidak berupaya melawan wabak COVID-19 yang sudah berlaku selama 2 tahun. Apakah dayanya jika wabak ini berlaku pada zaman Raja Solomon, lebih kurang 3,000 tahun yang lepas? Sudah pasti ramai jiwa akan terkorban dengan bencana wabak. Tetapi Tuhan yang Maha Menyayang ini telah memberikan jalan keluar kepada umatnya. Dia telah memberikan 5 syarat di mana dia akan menghalang supaya bencana-bencana yang tersebut di atas tidak akan melanda negara Israel. Apakah sebenarnya 5 syarat tersebut? Mari kita tumpukan perhatian. Yang pertama, umat Tuhan yang dipanggil atas nama Tuhan berdoa kepadanya. Syarat pertama ialah untuk menjauhkan atau supaya bencana ini tidak berlaku. Orang yang paling penting di sini bukanlah pemimpin-pemimpin kita seperti Presiden, Perdana Menteri, Raja ataupun Bishop kita.
Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahawa segala umat Tuhan yang dipanggil atas nama Tuhan telah diberi identiti yang istimewa untuk berdoa kepadanya. Kita tidak perlu menunggu pemimpin kita berdoa supaya ia akan mendapat perhatian daripada Tuhan. Tidak. Kita semua yang dipanggil atas nama Tuhan berhak berbuat demikian. Kita mempunyai kuasa untuk mengubah nasib negara yang semakin tenggelam ini. Syarat yang kedua, merendahkan diri. Manusia sejak dari dulu lagi ingin menunjukkan kewibawaan kita. Kita tidak suka bergantung kepada orang lain ataupun Tuhan. Kita berasa kita sudah cukup pandai dan tidak perlu lagi bergantung kepada Tuhan. Terutamanya apabila kita mempunyai pelbagai teknologi yang kita yakin boleh mengatasi segala masalah di dunia ini. Jadi, kita tidak suka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehinggalah sampai sudah tiada jalan lain, barulah manusia sanggup merendahkan diri dan mencari pertolongan Tuhan. Alangkah baiknya jika kita semua dapat menanam tabiat yang baik, iaitu apabila kita menghadapi masalah, kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari pertolongannya. Tuhan akan menolong kita. Syarat yang ketiga, kita perlu berdoa. Tuhan mengizinkan kita meluahkan segala masalah dan kesusahan kepadanya bila-bila masa. Tetapi kita selalu tidak mahu mengambil langkah sehingga berdoa kepadanya. Dalam hati kita memang tahu Tuhan sudi menolong kita. Namun, kita enggan membuka mulut atau hati kita tidak sanggup untuk berdoa kepadanya. Di sini Tuhan adalah begitu jelas dan sedia menunggu kita untuk berdoa kepada Dia. Syarat yang keempat, mencari wajah Tuhan. Apakah maksudnya mencari wajah Tuhan? Mencari wajah Tuhan berarti ingin berdekatan dengan Tuhan dan sentiasa mengingati akan Tuhan. Ini bagaikan semasa kita dilamun cinta. Teman lelaki walaupun tidak dapat sentiasa bersama dengan teman perempuannya, namun dalam hati dan fikirannya selalu timbul wajah teman perempuannya dan sentiasa mencari peluang untuk mendekati dan bersama dengannya. Adakah kita mempunyai hati sebegini terhadap Tuhan? Apakah yang kita sentiasa ingati? Dan syarat terakhir, iaitu yang kelima, berpaling daripada jalan yang jahat. Tidak memadai kalau kita cuma melaksanakan syarat nombor 1 sehingga syarat yang keempat. Kita mesti menampakkan kelakuan jahat kita itu berubah dan bertaubat dengan tekad yang tegas. Hanya kelakuan yang berubah sahaja dapat mencerminkan adakah kita benar-benar bertaubat. Setelah Tuhan mengeluarkan 5 syarat tersebut, Dia berjanji akan mendengar dari syurga, mengampunkan dosa serta memulihkan negeri mereka. Negara Malaysia kita sekarang sedang mengalami ketiga-tiga bencana yang disebutkan dalam firman tadi. Kita baru sahaja mengalami banjir yang terburuk dalam sejarah Malaysia. Ramai yang terkorban dan lebih ramai lagi yang mengalami kerugian yang besar apabila kereta, rumah, alat-alat elektrik, perabot dan segalanya telah ditenggelami air. Negara kita juga sedang mengalami keadaan ekonomi yang tidak baik. Ramai orang yang menganggur dan ramai yang tidak dapat makanan yang mencukupi. Masih ingat tak kempen bendera putih, di mana orang yang tidak lagi berupaya menyara hidup terpaksa meminta pertolongan daripada orang ramai. Dan akhir sekali, wabak COVID-19 pula
tidak perlulah saya menyifatkannya dengan panjang lebar lagi. Sehingga saat ini, nampaknya kes-kes COVID-19 telah kembali melambung naik semula di negara-negara barat. Keadaan masih lagi begitu teruk dan tidak ada solution yang boleh kita harapkan. Jadi, sebagai umat Tuhan, pada permulaan tahun yang baru ini, marilah kita bersama-sama mendiamkan diri, senyapkan diri dan merenung apakah yang telah kita pelajari hari ini. Negara kita memerlukan kita melakukan 4 perkara supaya Tuhan akan memulihkan negara tercinta kita. Nombor 1, kita harus merendahkan diri. Nombor 2, kita berdoa kepada Tuhan. Nombor 3, kita mencari wajah Tuhan. Dan yang terakhir sekali, kita berpaling daripada perbuatan jahat kita. Kalau kita melakukan 4 syarat yang telah ditetapkan, maka saya percaya Tuhan akan memulihkan negeri kita. Sekian, terima kasih dan selamat Tahun Baru.